Baik, kita kembali bersama untuk mengikuti segmen yang kita berikan di awal tadi, iaitu segmen Sihat Minda. Tajuk yang dibincangkan pada hari ini, langkah-langkah ke arah kesejahteraan kanak-kanak. Jadi apa yang perlu kita ketahui, mungkin kita ni mempunyai kesulitan. Jadi ini penjelasan yang akan dibawakan bersama Puan Siti Nazirah binti Haji Abdullah, iaitu psikologis Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Puan, dengan adanya tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, langkah-langkah ke arah kesejahteraan kanak-kanak, mungkin Puan boleh menjelaskan golongan manakah yang paling berisiko terdedah kepada masalah kesihatan mental, dan sebelum itu mukadimahnya dululah. Okey, terima kasih. Jadi terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi kerana memberikan saya ruang pada pagi ini untuk mengongsikan sedikit sebanyak mengenai kesejahteraan dan kesihatan mental kanak-kanak. Nama saya Siti Nazirah binti Haji Abdullah, psikologis dari Unit Strategi Kesihatan Mental Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Jadi untuk menjawab soalan tadi, I think baik saya mulakan dengan apa erti kesihatan mental ini dulu. Jadi kesihatan mental ini bagus difahami sebagai kesejahteraan seseorang. Ianya bukannya negatif ataupun bukannya positif. It is something neutral. Jadi istilah kesihatan mental ini semua pun orang mempunyai kesihatan mental. Betul. Jadi kalau Englishnya ialah mental health. Jadi kalau sekiranya selalunya kami tanya, do you have mental health? Orang biasanya salah faham dan mungkin orang akan mengatakan, no, we don't have mental health. Tapi sebenarnya mental health ini ialah kesihatan mental. Betul. Kesihatan mental ini sama je seperti kesihatan fizikal di mana ianya boleh berubah dari satu masa ke semasa. Jadi ianya boleh mengikuti fasa-fasa kehidupan ketani sendiri. Jadi ada kalanya ianya akan terjaga ataupun dalam keadaan yang baik. Ada juga kalanya ia akan merosot ataupun berubah. Jadi ikut tertakluk dari kepada persekitaran ketani, environment ketani, cara hidup ketani, orang-orang di sekeliling ketani pada masa itu. Jadi manakala masalah kesihatan mental ataupun kecelaruan kesihatan mental ini adalah satu gangguan yang kronik yang dihadapi oleh seorang itu dan menjejaskan kesejahteraannya tadi yang saya cakapkan itu. Dan juga menjejaskan kehidupannya secara negatif. Jadi menjejaskan produktivitinya semasanya sekolah ataupun semasanya bekerja, dan ia memerlukan intervensi dan rawatan dari pakar-pakar kesihatan mental sebagai psikologis ataupun psikiatris. Jadi untuk menjawab soalan tadi juga, masalah kesihatan mental ataupun kecelaruan mental ini tidak membeza-bezakan. Jadinya ada ia tidak mendiskriminasi, not discriminating anybody. Jadi ia punya latar belakang seorang itu ataupun jantinanya, umurnya ataupun pendapatannya itu tidak semestinya ia akan mendapatkan kecelaruan mental. Jadi kanak-kanak pun boleh mendapatkan gangguan kesihatan mental ini. Tapi pada masa yang sama ada juga terdapat golongan-golongan yang tertentu yang boleh cenderung dan lebih berisiko tinggi untuk mengalami kecelaruan mental ini, seperti orang-orang yang menghidapi penyakit kronik, kemiskinan, pendedahan kepada keganasan atau penderaan, pengabaian masa kecil, social skills ataupun kemahiran sosial yang rendah, self-esteem atau penghargaan diri yang rendah dan sebagainya. Jadi di seluruh dunia kira-kira 1 dari 4 orang akan mengalami kecelaruan mental pada sesuatu masa dalam kehidupan mereka.
dan separuh daripada semua isu kesihatan mental bermula pada umur 14 tahun. Baik, Puan ya. Nyorang sudah terkeduhung tadi sudah memperkatakan mengenai dengan kesihatan ataupun perkembangan kesihatan mental kanak-kanak di negara kita ini. Terfokuskan. Mungkin pun dapat menjelaskan secara rincinya apakah ataupun bagaimana keadaan kesihatan mental kanak-kanak di negara Ketandian ini, Puan? Mungkin dapat dijelaskan. Okey, jadi pada tahun 2019 yang lalu ada satu kaji selidik Global School-Based Student Health Survey. Kaji selidik ini dibuat secara global lah, tapi Brunei Darussalam pun ada mengikuti kaji selidik ini di mana disertai oleh 2,400 pelajar yang berumur 13 ke 17 tahun di seluruh negara Brunei Darussalam. Dan dari kaji selidik ini dilaporkan bahawa kira-kira 20% dari pelajar melaporkan mereka telah mengalami suicidal ideation. Suicidal ideation ini pemikiran ataupun idea untuk membunuh diri. Dan nombor ini 20% itu meningkat sebanyak kira-kira 10% berbanding dengan tahun 2014. Yang kedua, 12% pelajar melaporkan bahawa mereka telah mencuba untuk membunuh diri satu atau lebih kali pada satu tahun yang lepas. Dan ini pun meningkat sebanyak kira-kira 6% berbanding dengan tahun 2014. Dan 4.4% dari pelajar melaporkan bahawa mereka tidak mempunyai kawan rapat. Jadi ini pun boleh efek kesihatan mental seorang itu, sebabnya diorang merasa bersendirian, terasing, terasing, tidak ada sokongan dari siapa-siapa. Dan juga 23.7% dari pelajar melaporkan bahawa mereka telah dibuli pada satu atau lebih hari dalam tempoh 30 hari sebelum kaji selidik dijalankan. Jadi perkara bulian ini pun terkandung juga dalam kesihatan mental, sebabnya siapa yang pernah dibuli ataupun orang yang membuli itu selalunya ada ciri-ciri gangguan kesihatan mental lah. Jadi agak membimbangkan juga kesihatan mental untuk kanak-kanak, dan juga kadang-kadang tadi terfikir di mana ianya boleh berlaku dengan kesihatan mental kanak-kanak ini. Jadi di sini Puan ya mungkin boleh mengongsikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan mental di kalangan kanak-kanak ini. Macam mana tu? Okey, jadi untuk kita ni melihat langkah-langkah yang perlu kita ni ambil untuk meningkatkan kesejahteraan atau kesihatan mental di kalangan kanak-kanak ataupun kita ni pun sebagai dewasa juga. Kita ni perlu faham bahawa kesihatan ni, istilah kesihatan itu seluruhnya ada 3 komponen yang berkait rapat. Jadi kesihatan fizikal, kesihatan mental dan kesihatan sosial. Jadi dari sana boleh kita ni lihat bahawa kalau sekiranya kita ni menjaga kesihatan fizikal kita ni dan menjaga kita ni punya kesihatan sosial, dan jadi secara semula jadi ataupun naturally, automatically kita ni punya kesihatan mental itu pun terjaga. Sebabnya ni tiga komponen ini interconnected ataupun berkait rapat. Jadi dari sana boleh juga kita lihat bahawa kalau sekiranya kita ni punya kesihatan fizikal dan kesihatan sosial itu pun kita ni dah jaga, jadi di sana juga kita ni punya kesihatan mental akan merosot. Jadi langkah yang pertama boleh kita ni ambil ialah untuk meningkatkan lagi pergerakan fizikal kita ni. Kementerian Kesihatan pun ada melancarkan garis pandu kebangsaan bagi aktiviti fizikal di mana disarankan untuk kanak-kanak dan remaja untuk mengumpul sekurang-kurangnya 60 minit dalam sehari aktiviti fizikal dan sekurang-kurangnya membuat senaman 3 kali seminggu untuk kanak-kanak dan remaja. Jadi tidak payah anything yang macam terlampau mengalihkan lah. Jadi boleh berjalan kaki, berenang, menari, even kelas-kelas pendidikan jasmani, kelas-kelas PE itu boleh kita ni mengikuti kelas-kelas itu dan sebagainya. Yang kedua ialah untuk mendapatkan tidur yang secukupnya, iaitu bagi kanak-kanak dan remaja ialah dalam 9 jam semalam setiap malam, kerana ini boleh menolong otak kita ni dan badan kita ni untuk mendapatkan rehat yang secukupnya.
Jadi dari sana pun dapat ketani mengawal stres dengan secara positif, dapat meningkatkan kesejahteraan emosi ketani, boleh memperkukuhkan memori, konsentrasi dan produktiviti di sekolah dan sebagainya. Dan yang ketiga lagi ialah untuk menjaga penjagaan makanan dengan memakan makanan yang sihat dan seimbang. Ya. Okay. Jadi Kementerian Kesihatan menyarankan untuk mempraktikkan piring sehat ataupun healthy plate, iaitu sesuku portion piring itu adalah bagi carbohydrates, sesuku lagi portion makanan portion piring untuk protein, dan yang selebihnya half portion ataupun setengah portion piring itu ialah bagi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi ini memastikan mereka menerima nutrien-nutrien yang secukupnya untuk otak-otak mereka dan untuk badan mereka dalam perkembangan fizikal, kognitif dan emosi mereka. Dan akhir sekali ialah untuk mengeratkan lagi hubungan sosial mereka dengan keluarga ataupun rakan-rakan sekolah dan sebagainya. Jadi dengan mengeratkan hubungan sosial ini boleh memastikan penglibatan positif dari ibu bapa dan guru-guru dalam membangunkan kedayatahanan anak itu, mindset positif, penghargaan diri mereka dan sebagainya. Dan kanak-kanak dan remaja yang mengalami kesejahteraan emosi dan sosial yang positif pun melaporkan kepuasan yang lebih besar dengan keluarga mereka dan hubungan mereka dengan rakan-rakan. Dan disangka juga Puan ternyata permakanan juga mengambil peranan penting ya dalam kesihatan mental, terutama sekali kesihatan mental anak-anak ini kan. Itu baru saya mengetahuinya. Jadi perlunya ada mengambil makanan yang mengandungi gizi dan juga yang seimbang ya Puan ya. Dan untuk seterusnya Puan, kita ingin mengetahui siapakah golongan orang-orang yang terbaik untuk menyokong peningkatan ataupun pengukuhan kesihatan mental bagi anak-anak ini. Silakan. Okey. Jadi sememangnya nombor satu should be ibu bapa lah, sebabnya ibu bapa yang paling rapat dengan anak-anak mereka dan memang tahu akan anak-anak mereka. Jadi ibu bapa ini dianggap sebagai active partners ataupun rakan kongsi aktif dalam mempromosikan kesihatan mental anak-anak mereka. Dan rumah tangga yang penuh dengan harmoni pun di mana ibu bapa dan ahli-ahli keluarga yang suportif, yang terlibat erat dalam kehidupan seharian anak-anak mereka itu adalah sangat penting kerana kanak-kanak akan merasa lebih confident dan yakin dan tidak teragak-agak dalam menceburi dalam kegiatan-kegiatan kokurikulum ataupun aktiviti-aktiviti di luar untuk membangunkan jati diri mereka. Yang kedua ialah kanak-kanak dan remaja meluangkan banyak masa di sekolah. Jadi dalam kira-kira dalam 5 ke 8 jam, mungkin ada yang lebih di sekolah. Dan oleh itu environment ataupun persekitaran sekolah itu adalah satu peluang yang baik bukan saja untuk mengenal pasti dan menyokong kanak-kanak yang mengalami masalah kesihatan mental, tetapi juga yang lebih penting untuk menggalakkan kesejahteraan emosi secara keseluruhan dengan pembangunan sosial dan moral mereka dari cara mengintegrasikan falsafah-falsafah kesejahteraan dan kesihatan mental itu di dalam kurikulum pelajaran mereka. Jadi sekolah-sekolah harus melaburkan masa dan sumber untuk kesihatan mental pelajar-pelajar mereka. Guru-guru disarankan untuk dilatih dalam peningkatan literasi kesihatan mental ataupun mental health literacy, di mana mereka boleh mengenal pasti dan menyokong kanak-kanak di dalam kelas mereka yang memerlukan sokongan tambahan dari segi kesejahteraan emosi mereka. Tapi juga saya ingin menekankan bahawa guru-guru ini tidak seharusnya mendiagnosis pelajar-pelajar mereka itu, tetapi tetap memainkan peranan yang besar dalam mengekalkan persekitaran kelas mereka yang sihat, yang boleh menyokong kanak-kanaknya. Jadi juga kaki tangan dan warga-warga sekolah seperti murid-murid lain ataupun kaunselor-kaunselor sekolah juga merupakan satu kumpulan yang penting dalam menyokong peningkatan kesejahteraan dan kesihatan mental seorang anak itu. Jadi dengan melahirkan hubungan dan persahabatan yang positif, kanak-kanak ini pun tidak akan merasa bersendirian
dan sentiasa akan merasa tersokong dalam apa-apa perjuangan mereka, dan mereka akan rasa yakin bahawa jika mereka menghadapi satu masalah, mereka sentiasa akan ada seorang yang boleh mereka dekati untuk mendapatkan sokongan. Okey. Jadi ya. Jadi di sini ya Puan ya, siapakah yang boleh mereka hubungi dan juga minta pertolongan jika menghadapi masalah kesihatan mental ini? Okey, jadi memang pun kita ni tahu kanak-kanak dan remaja ni kadang-kadang keberatan untuk mengagau orang, untuk mendapatkan bantuan untuk masalah mereka. Lebih-lebih lagi masalah kesihatan mental. Betul. Di mana stigmanya masih lagi kuat. Jadi kanak-kanak dan remaja yang ada menghadapi masalah kesihatan mental, pertama ialah untuk berterus terang dengan ibu bapa atau ahli-ahli keluarga yang dipercayai. Mereka juga disarankan untuk meminta pertolongan dari kaunselor-kaunselor sekolah mereka juga atau guru-guru yang dipercayai. Kedua ialah untuk mendapatkan bantuan dan sokongan dari doktor-doktor dan pakar-pakar psikologi ataupun psikiatri Kementerian Kesihatan. Mereka boleh menghadirkan diri di pusat-pusat kesihatan yang berdekatan, di mana doktor akan membuat penilaian awal dulu, dan dari sana mereka seterusnya akan merujuk kepada pakar-pakar psikologi ataupun psikiatri. Kementerian Kesihatan juga menawarkan perkhidmatan psikiatri khusus bagi kanak-kanak dan remaja, iaitu yang di bawah 18 tahun lah, iaitu melalui perkhidmatan kesihatan mental kanak-kanak dan remaja ataupun Child and Adolescent Mental Health Services. Dan terakhir sekali, kanak-kanak dan remaja ataupun ahli-ahli keluarga mereka juga boleh mendapatkan nasihat kesihatan mental dari talian harapan 145. Jadi mereka boleh mendial 145, dan semua panggilan adalah percuma dan dirahsiakan ataupun confidential. Dan talian ini dibuka setiap hari dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Okey. Jadi tadi kan Puan, dengan adanya orang tua adalah mainkan peranan penting untuk Ketani mengetahui bagaimana kesihatan mental anak-anak Ketani. Jadi sekiranya pandangan Puan sendiri mengenai dengan sebagai orang tua, jika memberi ruang kepada anak mereka, apa permasalahan mereka, dan juga mungkin ada saja yang terbuku yang Indah berani dorang luahkan. Jadi ibu bapa mengambil inisiatif macam mana? Okey, apa yang kamu Indah terpakai arah mama bapa. Betul. Jadi selepas satu mama bapa Indah akan cakap apa-apa. So untuk mengetahui, jadi pandangan Puan sendiri perkara itu, adakah ianya membantu ataupun macam mana? Boleh terangkan Ya, sikit? dia macam ni kan, misal kata kita ni mempunyai anak. Okey. Kita ni dah tahu apa permasalahan orang. Jadi saya berhadapan dengan anak lah. Okey, bila saya berhadapan dengan anak, okey, apa masalah kamu sebenarnya dan apa yang kamu Indah terpakai arah mama bapa. So boleh terangkan, dan mama Indah akan judge, mama Indah akan cakap apa-apa. Jadi itu untuk mengetahui perasaan mereka. Jadi adakah itu membantu ataupun Indah? Ya, boleh membantu, sebabnya itu caranya untuk ibu bapa dan anak untuk macam break the barrier between ibu bapa dan anak. Betul. Jadi dari sana mungkin anak itu sebelum itu fikir hendak kami dapat cakap dengan ibu kami, bapa kami macam itu. Tapi dengan membuka perbualan tentang kesihatan mental ataupun perbualan tentang emosi mereka, diorang pun boleh lepas lepas conversation itu pun boleh diorang fikir, okey, apakah mama rasa ataupun apakah bapa rasa lepas Ketani bercakap macam itu. Jadi dari sana pun mungkin walaupun Ketani sudah sebagai ibu ataupun bapa sudah Ketani berjanji, okay, we will not judge you, tapi dari sana ia akan mengeratkan lagi perhubungan between the parent and the anak juga, dan dari sana boleh membukakan lagi kepada perbualan-perbualan yang seterusnya. Mungkin dari sana boleh diorang pun faham bahawa ibu bapanya pun ada emosi tersendiri. Jadi dari sana pun boleh diorang di mana Ketani dapat meet in the middle mungkin. Dari mana Ketani dapat buat langkah-langkah di mana ibu bapa dan anak akan mendapat kesejahteraan.
Betul. Ya. Selama ni kadang-kadang mereka ni kadang takut untuk meleraikan dan juga memberitahu, berkongsi apa je permasalahan ataupun yang dia terpakaikan mamanya ke bapanya bercakapnya kuat membebel dan sebagainya. Jadi ingin dirahsiakan saja. Tapi sebenarnya memang patut ya kita bukakan untuk orang rasa ketakutan, fear anak-anak petani. Betul. Jadi kalau kita membiarkan, inilah yang akan terjadi kesihatan mental untuk mereka. Jadi untuk akhirnya ni Puan ya, mungkin perkara-perkara ataupun inisiatif yang sedang dilakukan untuk menangani masalah kesihatan mental di kalangan remaja secara ringkasnya, silakan. Okey, jadi di Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan, kami ada menjalankan a few programs. Jadi program-program community outreach lah, di mana program-program itu pun ada yang untuk promosi kesihatan mental. Salah satunya adalah memang targetnya untuk murid-murid sekolah dan juga cikgu-cikgu sekolah, iaitu program Brunei Bebas Buli. Program Brunei Bebas Buli ini adalah bertujuan untuk menurunkan kadar kes buli yang saya kongsikan tadi juga kan, ada 23.4% kanak-kanak yang telah dibuli. Jadi kita ni kan mau menurunkan kadar inilah dengan meningkatkan lagi kesedaran terhadap impak buli kepada kesihatan mental seorang itu, dan cara-cara bagi guru-guru, murid-murid dan juga warga-warga sekolah untuk macam mana untuk menangani kes-kes bulian ini di sekolah, dan also untuk menggalakkan kedayatahanan ataupun resilience, macam mana untuk practice kindness, bersifat baik kepada sesama rakan-rakan, dan cara-cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan mental di kalangan kanak-kanak. Ya, Alhamdulillah. kerana tidak mustahil juga ya kadang-kadang Puan ya, ada berlakunya dilema anak-anak ini ditinggalkan oleh ibu ataupun ayahnya ataupun kedua-dua sekali kerana mereka telah kembali ke rahmatullah. Contohnya kedua-dua sekali. Jadi mereka terpaksa tinggal dengan saudara terdekat ataupun indung petuan lah contohnya. Dan mungkin mereka tidak mendapat layanan yang sewajarnya ya sebagai seorang kanak-kanak. Mungkin ada seusia 6 ataupun lebih rendah lagi usia mereka itu. Jadi mereka sering kadang-kadang dibuli ataupun mendapat layanan yang buruk. Jadi jika seseorang ingin membantu mereka, adakah pihak kepada siapa untuk ketani meminta bantuan misalnya? Kalau ketani kan yang akan melapor itu mungkin akan dirahsiakan ya. Jadi macam mana membantu sedikit? Ya, membantu kalau mereka. yang situation semata itu biasanya boleh dilaporkan kepada Kementerian Kesihatan, boleh. Jika ia menjejaskan kesihatan mental seorang itu. Tapi dalam situasi ini ia macam ada foster family lah tu kan. Jadi itu biasanya dilaporkan kepada pihak JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebenarnya memang menarik ya topik yang kita bincangkan pada hari ini, tapi alhamdulillah dengan penerangan yang telah pun dibincangkan dan juga dijelaskan oleh Yang Mulia Puan Siti Nazira ya, dengan penjelasan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan juga sekiranya berhadapan dengan kesulitan-kesulitan boleh menghubungi talian 145 ya untuk keterangan yang lebih lanjut lagi, ataupun ada ni orang tadi ada saja persoalan ketani kesulitan, jadi boleh menghubungi talian 145. Apapun terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan Siti Nazira binti Haji Abdullah ya dengan penjelasan yang telah pun dibincangkan sebentar tadi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi